Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di kalangan hamba-hamba yang beriman, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah Taala. Amin. Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian daripada huraian ayat-ayat hukum, dan kita telah sampai pada muka surat 78. Minggu yang lalu telah kita menceritakan bagaimana kita perlu mendidik anak-anak dan mengasuh mereka supaya tidak menderhaka kepada ibu bapa, kerana kesan kepada penderhakaan itu terlalu besar di sisi mereka. Bahkan di antara siksaan-siksaan yang awal semasa hidup lagi Allah Ta'ala timpakan kepada manusia dengan kadar segera ialah siksaan kerana uququl walidain, kerana menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan kita telah sebutkan bahawasanya ketaatan kepada ibu bapa itu tertakluk kepada semua perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maknanya kata, kalau sesuatu yang telah diperintahkan oleh ibu dan ayah itu adalah sesuatu yang bercanggah lain daripada apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka di situ akan mula hilang ketaatan. Dan ketika itu tidak wajib untuk seorang anak mengikut perintah ibu ayah dia dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Okey, pagi ini saya akan sambung pada muka surat 78. Semua akan mati. Allah Ta'ala berfirman, Ata'idani an uhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Baik, ia merupakan rentetan terhadap anak yang berkata dengan menafikan kebangkitan hidupnya atau kebangkitan semula setelah mati, iaitu apabila anak-anak tadi menolak dakwah kedua ibu bapa yang menyeru kepada beriman dan menyatakan pasti tiba hari kebangkitan daripada kubur dan dihitung segala amalan. Walaupun ibu bapa tersebut menyeru anaknya dengan penuh keinsafan, namun anak yang derhaka dan durjana itu membantah segala ajakan beriman itu dengan menafikan kebangkitan semula. Ni. Jadi ada juga anak-anak yang menafikan kebangkitan semula selepas mati pada hari kiamat. Dan oleh kerana itu mereka berani untuk menderhaka kepada kedua ibu bapa disebabkan mereka tahu, mungkin mereka rasakan bahawa kematian itu hanyalah bersifat, atau kematian itu bila dah mati saja, dia tak nak bangkit kali kedua dah. Mungkin itu adalah sebahagian daripada faham anak kita. Tetapi sebenarnya memang ternyata salah, sebab semua yang bernyawa pasti akan mati, dan satu ketika apabila berlakunya hari kiamat, maka mereka ini akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Itu dia. Baik. Lalu katanya, daku tidak akan dibangkitkan semula kerana berapa banyak umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud yang mati tidak dibangkitkan semula walau seorang pun daripada mereka. Jadi ini cara faham anak-anak yang mungkin tak tahu kisah sejarah orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Kerana apa pun yang berlaku, bila pun mati, di mana mereka mati, cara mati macam mana pun, tetapi di padang mahsyar Allah Ta'ala apabila memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua atau yang ketiga, maka bangkitlah semua manusia di atas muka bumi ini. Tak kira di mana mereka mati, termasuk yang di dalam sungai, termasuk yang di lautan.
ternyata Allah Ta'ala pada hari itu nak tunjukkan kepada kita bagaimana pembalasan-pembalasan Allah Ta'ala, sama ada pembalasan yang baik atau pembalasan yang buruk. Jadi kerana itu, bahawasanya apabila manusia itu meninggal dunia, telah meninggal dunia, maka kena yakin, bahkan wajib yakin bahawa adanya hari kebangkitan dan adanya yaumul mahsyar serta pembalasan untuk masuk ke dalam syurga dan neraka. Itu mesti yakin. Kalau kita tak yakin itu, sebab itu dalam bab tauhid, ataupun kita panggil sebagai perkara sam'iyat lah, perkara yang kita tak nampak dengan mata kasar tapi kita dengar. Jangan sampai kita menafikan benda tersebut. Na'udzubillah, memang kita keluar daripada Islam. Okey. Wahuma yastaghisanillah. Lantaran ajakan tersebut ditolak oleh anak. Dengan penuh kasih sayang, ibu bapa terus berdoa agar anaknya diberi petunjuk dan hidayah. Dengan katanya, wahai anakku, engkau akan mendapat kecelakaan jika engkau bersikap demikian, iaitu tidak beriman, derhaka kepada ibu bapa dan Allah, kerana hari kebangkitan dan janji Allah pasti akan tiba. Sebagai rumusannya, ayat tersebut menjelaskan kedua ibu bapa memohon perlindungan dan pertolongan Allah agar anaknya tidak menempuh kecelakaan akibat kekufuran sekaligus beriman. Ini nak tunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bukti kepada kita, kan, bagaimana ibu ayah itu mereka sentiasa mendoakan kebaikan anak sepanjang masa. Anak tak nak dengar kata pun mak ayah doakan, nak dengar kata pun mak ayah doakan, tak nak buat itu pun mak ayah doakan. Jarang ibu-ibu ayah-ayah kita berdoa sesuatu yang boleh orang kata tertimpa musibah ke atas anak sendiri. Jarang doa macam tu. Makna kata anak kita ni nakal macam mana pun, dia faham apa yang kita nak maksudkan. Dan anak kita nakal macam mana pun, dia tahu yang kita ni berdoa sentiasa untuk dia. Dan kita pula tak pernah sekali-kali mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk walaupun kita tahu anak kita tu nakal. Macam tu. Jadi apa yang membuatkan ibu ayah boleh berlaku atau buat, maknanya terus berdoa walaupun anak tu tak nak dengar kata, anak tu nakal, ini adalah kerana kita sebagai ibu ayah faham bahawa anak-anak itu ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Firman Allah Ta'ala, wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha asatirul awwalin. Justru itulah anak tersebut membantah dan mengingkari hari kebangkitan atau perhitungan amalan di hari akhirat. Ia merangkumi semua anak dan siapa sahaja yang membantah perkara tersebut. Okey, Anaknya menafikan kebangkitan semula dengan nada mengejek kepada kedua ibu bapanya dan berkata, apa yang kau serukan? Perkataan itu adalah suatu khayalan dan karut semata-mata. Ia juga palsu dan tidak lain tidak bukan adalah cerita orang dahulu kala yang direka-reka. Jadi adakah mustahil satu hari akan berlaku apa yang disebut di dalam ayat ini? Tidak mustahil. Pada ketika ini pun apabila ibu bapa ada yang menegur anak-anak tu buat apa? Orang kata buat mulut contohnya, buat reaksi tak suka contohnya. Mungkin depan mak dia taat, bila mak dia pusing dia buat muka, contohnya. Okey. Jadi inilah contoh bagaimana anak yang diingkari, anak yang mengingkari ibu ayah. Tu dia. Bagaimana Allah Subhanahu Taala berikan balasan. Terus. Baik. Kemudian anaknya menafikan hari kebangkitan di hari kiamat. Kita pun tegur nasihat anak. Kita cakap ke anak, kalau awak tak berubah ni, macam mana ke akhirat esok nak selamat? Anak kita pun sambil lewa, dia pun kata, mana ada Tuhan ke akhirat ni? Kan? Lepas tu dia kata, mana ada orang lepas mati hidup balik semula. Tu makna kata anak kita berada di tahap itulah. Baik. Jadi kerana itulah Nabi SAW bahkan mengajar
anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi tu semenjak mereka daripada kecil lagi. Diajak. Kecil lagi Nabi ajar. Kemudian anak-anak tu kecil lagi Nabi dah ajar dah train awal. Cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, masa kecil lagi Nabi dah ajarkan dia. Tu sampai maknanya Hasan dan Husin menjadi orang yang bijak. Kemudian Nabi SAW angkat dua-duanya, nak letak atas pinggang, letak atas bahu dia sambil berkhutbah. Jadi tengok macam mana Nabi SAW uruskan anak-anak dan cucu-cucu Nabi SAW. Begitu Baik. Jadi kerana itulah dalam kehidupan kita tuan-tuan ya, apabila anak membantah sesuatu apa yang kita katakan, boleh jadi anak ini berada dalam satu situasi yang orang kata sama ada distress, sama ada maksudnya keinginan yang dia inginkan tak dapat. Mungkin juga jadi bantah anak-anak pada perkataan mak ayah memanglah secara hukumnya memang dosa. Kan kita boleh beritahu anak. Cuma kadang-kadang apa yang anak bantah itu sebenarnya dia nak buka peluang kepada ayah ibu untuk dengar apa masalah anak. Itu sebenarnya lah. Kan dalam ilmu kehidupan seharian, maksudnya kita tak boleh menafikan perbuatan menderhaka kepada perintah itu memang suatu kesalahan lah, kata dosa lah. Tapi kadang-kadang apa yang dibantah oleh anak itu ibu ayah tidak perhatikan terlebih dahulu. Kenapa benda ni boleh ada pada dia? Contohnya kan. Jadi yang inilah yang sebagai ibu ayah kena memperanankan diri supaya anak-anak kita itu memahami. Tu dia. Sebab ikut macam mana pun anak kita bila membesar pasti dia akan tanya, ayah kerja apa, ayah buat apa. Atau contohlah soalan. Kan, sebab anak-anak ni Allah Ta'ala bagi akal pada dia sangat cerdik. Macam tu Jadi dengan tak ada dosa lagi. Jadi anak-anak ni bila dia lihat sesuatu yang bagi dia di luar kebiasaan, kan dia akan tanya. Itu Jadi maknanya sebagai ibu ayah banyakkan bersabar dalam mendidik anak-anak. Kerenah tu memang banyak macam-macam. Okey. Kemudian orang kafir kerugian. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Ayat tersebut boleh menjelaskan balasan terhadap orang yang menolak kebangkitan dan berpegang dengan akidah salah. Mereka itu termasuk kalangan orang yang diserukan dan diumpamakan dengan orang kafir yang mendapat kerugian. Mereka juga menganiaya diri mereka sendiri dan kalangan ahli neraka hari kiamat. Okey. Hasan dan Qatadah berkata, mereka itulah orang kafir yang berdosa, derhaka kepada ibu bapa dan mendustakan hari kebangkitan. Okey Untuk itu orang yang berdosa dan tidak mendapat pengampunan Allah akan masuk neraka bersama orang yang berdosa sebelum mereka dari kalangan umat terdahulu, sama ada dari kalangan jin, manusia dan syaitan. Di antara mereka juga ada yang derhaka, menengking ibu bapa dan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bagaimana orang yang berpegang pandangan bahawasanya hari kebangkitan dan perang itu adalah salah. Orang yang mendakwa ni, orang yang kata hari kebangkitan ni hari yang tak mungkin akan ada. Contoh, dia dah mati terus tak nak bangkit. Okey. Maka mereka semua ni memanglah secara fiqahnya berpegang kepada akidah yang salah. Tu dia. Akidah yang salah. Jadi ini perlu diperbetulkan sejak daripada awal lagi. Kalau baca kitab Risalah Tauhid tu, sejak daripada awal lagi kena betulkan. Macam itulah kan. Jadi biar anak kita dah kecil itu kita tegur dia punya respon bagus dan sebagainya, bila membesar dia akan lebih mudah lah. Okey. Kemudian dalam bab menolak hari kebangkitan ini,
Ini kena jaga-jaga juga. Sebab kadang-kadang anak kita ni berfikir logik. Dia nak tahu ni apa, ni apa, ni apa. Maka kena itulah, memang kena ada pengetahuan. Okey. Untuk itu orang yang berdosa dan tidak mendapat pengampunan Allah akan masuk neraka bersama orang-orang berdosa sebelum mereka di kalangan umat terdahulu. Sama ada jin, manusia dan syaitan. Masuk dulu dalam neraka. Sebab satu ketika nanti dia akan keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Tapi masa tu akan ada dia punya tanda lah. Tanda. Tu dia. Baik. Di antara mereka juga ada yang derhaka, menengking ibu bapa dan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir yang berdosa, iaitu mereka derhaka kepada dan itu satu golongan, kemudian derhaka kepada kedua ibu bapa dan mendustakan hari kebangkitan. Jadi semua yang menafikan ini akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang besarlah. Okey. Baik. Kemudian setiap orang mendapat balasan setimpal. Walikulli darajatum mimma amilu. Okey, balasan setimpal maksudnya apa? Balasan yang layak bagi kesalahan yang dibuat. Contoh, atau sesuatu balasan yang baik yang selayaknya dengan apa yang dibuat. Dia bersedekah, maka ada balasan khusus untuk sedekah. Dia membantu meringankan beban orang lain, maka akan ada dia punya gandaan dia. Jadi berbeza-beza. Gitulah. Cuma ada basic dia. Secara asasnya, apabila seorang itu buat baik, maka bagi dia tu ada pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Maknanya kata balasan yang baik diberi kepada orang yang mencari kebaikan. Macam itulah. Tapi kalau kita mencari buruk, maka Allah Ta'ala balas yang buruk lah. Sebab tu dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman apa? Aku menutup pintu-pintu kemewahan dunia kepada orang yang aku sayang. Siapa yang Allah Ta'ala sayang, iaitulah wali-wali Allah. Wali-wali Allah di sini bukan wali-wali yang kita faham itulah yang memang ada kelebihan-kelebihan itu. Tapi wali di sini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Jadi orang buat baik akan dapat balasan baik. Orang buat buruk akan dapat balasan buruk. Yang tak elok lah. Itulah. Jadi maknanya jadinya yang kita bimbang adalah bila setiap kali kita buat, maka kalau dah ditakdirkan yang kita buat tu sesuatu tidak baik, maka na'uzubillah. Tu je. Maka ini akan orang kata balasan nanti daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Okey. Kemudian firman Allah Ta'ala, baik, sebelum tu konteks lain, setiap orang mendapat kedudukan dan derajat masing-masing menurut kadar amalan, di mana martabat orang yang beriman itu dalam syurga. Syurga itu pula ada beberapa derajat dan tingkatannya, manakala orang yang derhaka dan kafir ditempatkan dalam neraka. Mudah. Cuma bagi orang yang melakukan kebaikan, bila dia nak masuk syurga, dia diberi pilihan syurga mana yang dia nak masuk. Itu dia. Okey, jadi kalau dia nak masuk syurga dari sini, maka Allah Ta'ala benarkan masuk. Kan martabat dia tinggi dan sebagainya. Ini kelebihan. Baik. Kemudian waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada amalan kebajikan atau dosa sedikit atau banyak, ia akan dibalas, dan semua itu untuk diri mereka. Itu semua adalah janji yang benar daripada Allah yang pasti dan tidak perlu diragui lagi. Walau bagaimanapun ayat tersebut ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, namun ia meliputi dan menepati mana-mana orang mukmin yang bersifat demikian, iaitu melakukan bakti kepada ibu bapa, bersyukur di atas nikmat Allah, beriman, menjauhi segala kemungkaran, beramal soleh, mendidik anak cucunya supaya menjadi orang yang soleh, memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi keutamaan dan petunjuk dalam melakukan ketaatan kepadanya. Itu dia. Baik Jadi apabila kita konsisten untuk melakukan kebaikan, maka apa yang kita katakan adalah tidak ada sesiapa pun rugi apabila melakukan kebaikan. Tak ada siapa rugi.
Okey, dan bahkan semua orang akan dapat manfaat yang sama. Bagi contoh. Jadi kerana itulah bila sesuatu yang orang kata sesuatu yang baik dibuat, maka insya-Allah sesegera akan orang kata sesegera pula orang akan membalas kebaikan kita. Macam tu. Sebab tu kebaikan ini memang diharap supaya tidak bertangguh. Macam seorang yang plan nak menderma kan, dia berkata tak apalah, ini hari saya kumpul, saya tunggu esok lah. Sebenarnya elok menderma hari ini, sebab tak tahu lagi apa yang nak digunakan pada hari esok. Tu dia lah, itu contoh kebaikan. Kejahatan pula sama. Kadang-kadang kejahatan itu kita buat pada orang dan orang buat jahat balik pada kita. Dia macam cerita Allahumma salli Muhammad, cerita macam mana seseorang yang mencuri buah durian contohnya. Kemudian dia nak pergi ke tandas awam, dia mesti tak boleh bawa masuk durian tadi kan, letak di luar contohnya. Kan, tiba-tiba masuk dalam, Allah Ta'ala takdirkan orang lain pula ambil dia punya huni tu bawa balik. Nak ceritanya adalah apa? Kan, nak ceritanya adalah bagaimana orang jahat juga kadang-kadang Allah Ta'ala balas juga dengan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama ni. Ataupun bagaimana pula Allah Ta'ala akan balas perbuatan mereka tu secara cash, secara tunai. Sejurus kadang-kadang, sejurus lepas makna kata mereka melakukan perbuatan jahat tersebut. Itu tak mustahil. Tak mustahil. Okay, kadang-kadang balas tu lambat. Mungkin Allah Ta'ala biarkan dia. Tapi kadang-kadang balasannya cepat. Itu dia. Baik. Kemudian walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar, namun ia meliputi dan menepati mana-mana orang mukmin yang bersifat demikian, iaitu melakukan bakti kepada ibu bapa, syukur di atas nikmat Allah, beriman, menjauhi segala kemungkaran, beramal soleh. Tu nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hukum yang diistimbatkan daripada ayat hukum yang diistimbatkan daripada ayat. Baik, pertama sekali disebut adalah ibu bapa wajib ditaati selagi tidak bertentangan dengan agama. Yang ini kita kena maklumlah. Ibu bapa wajib ditaati selagi tidak bertentangan dengan agama. Di situ kita faham bahawasanya selama mana arahan itu tidak bercanggah dengan agama, maka selama itulah kita patut mentaati kedua ibu bapa kita sendiri. Selama mana ibu bapa kita sendiri. Jadi tak boleh kita ambil lebih kurang. Okey. Tetapi apabila bermulanya suatu arahan yang menyebabkan berlakunya maksiat kepada Allah, maka tidak lagi ada ketaatan daripada perintah tersebut. Itu dia. Jadi bila tak ada ketaatan, maksudnya apa yang kita buat? Kan? Bila dah tak ada ketaatan, apa yang perlu kita buat? Maka kerana itulah kita boleh menegur dia. Dalam hadis lain disebut unsur ahaka zaliman au mazduman. Unsur ahaka zaliman au mazduman. Contohnya tolonglah saudaramu itu orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Kan? Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, saya boleh tolong orang yang kena zalim, tapi orang yang zalim tu macam mana? Kan? Jadi orang yang kena zalim pun ditolong, orang yang zalim pun nolong juga. Kan? Tapi orang yang zalim, orang yang zalim, kita tolong dengan menahan tangan dia daripada untuk melakukan kejahatan. Yang kena zalim tu memang dah jadi mangsa, tak ada masalah. Tapi yang zalim itu kita tolong dia supaya dia itu tidak terhenti perbuatannya dengan sebab kita yang minta. Gitu. Ataupun kita nasihatkan dia supaya dia tidak menggunakan kuasa itu untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Okey.
Kemudian perkara kedua dalam hukum iaitulah mensyukuri nikmat wajib terhadap setiap orang, dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia seperti tidak mensyukuri Allah. Ini dia ada sebut dalam hadis lah. Ada sebut man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cuma bila sebut man lam sesiapa yang tak bersyukur kepada aku, maka man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Okey, siapa-siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Baik. Dalam konteks hadis ini, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Perkataan syakarah tu diguna pakailah. Syakarah tu maksudnya apa? Boleh jadi terima kasih, boleh jadi bersyukur pun boleh. Tu dia. Jadi man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tak akan bersyukur kepada Allah. Apakah maksud yang lebih tepat? Maksud yang lebih tepat adalah sesiapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga akan kurang bersyukur kepada Allah. Kan, itu beza ayat kan, beza ayat. Kalau saya kata sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Tu boleh ke dengan perkataan yang seperti itu? Maka jadi sama taraf pula, kan? Okey. Tapi kalau man lam yashkurun nas lam yashkurullah, maksud lam yashkurun nas berterima kasih kepada manusia. Maksud lam yashkurullah adalah bersyukur kepada Allah. Jadi dia jauh. Dia jauh. Maka manusia itu secara hakikatnya, dia nak minta apa-apa pertolongan pun sesama manusia adalah bersandarkan kepada apa yang dia mampu boleh buat. Tu dia. Okey. Jadi kalau seseorang itu dia tidak bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka apatah lagi untuk dia nak mengucapkan syakara ataupun syukur tu kepada Allah. Susah sikit. Okey. Dan kadang-kadang ada orang yang sungguh-sungguh dengan ucapan syukur dia tu dapat dizahirkan dengan perbuatan. Itu satu benda yang hebat lah. Okey. Maka kita disuruh untuk berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab terima kasih kepada manusia adalah suatu penghargaan, lebih-lebih lagi kepada orang yang dah banyak membantu kita. Jadi ucapan terima kasih itu adalah ucapan yang menjadikan orang yang bantu kita tu sedikit tenang. Macam itulah. Jadi jangan kita lokek untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lokek. Apa-apa sebut sikit syukur. Kawan kita datang pada kita, syukur. Ini baru betul. Okey. Dan yang ketiga, hukum dalam ayat ini adalah mengingkari berlakunya hari kebangkitan. Jadi hukum orang yang menafikan hari kebangkitan adalah kufur, terkeluar daripada agama Islam. Okey. Jadi hari kebangkitan atau yaumul mahsyar akan ada maksudnya sesuatu yang kita rasa macam tak bersedia lagi untuk kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Mungkin hari ni dia jadi gitu. Okey. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, maka dia itu adalah orang yang kufur. Jadi menafikan hari kebangkitan membawa maksud orang yang mati dia tak hidup semula. Itu cakap cukup bahayalah. Kita faham gitu. Okey. Memang ada pandangan-pandangan macam Allahumma salli Muhammad, macam Mu'tazilah pasal hari kiamat, api dah siap dulu dah. Tapi sebenarnya tidak. Tidak. Sebab manusia itu diajar dalam ilmu tauhid itu antara perkara-perkara yang sam'iyat, maksudnya adalah syurga neraka. Itu sam'iyat, memang tak nampak lah. Memang tak nampak. Antara perkara sam'iyat adalah pada mahsyar. Kita tak kenal pada mahsyar, tapi kita tahu mungkin akan diletakkan di mana, dekat di mana, itu lain cerita. Tapi kita tak tahu dalam ramai itu kita ada ke tidak. Ini. Maka hari kebangkitan adalah hari yang sangat dahsyat dengan apa nama? Dengan gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala telah
berikan kepada kita supaya kita lebih bersih di masa akan datang. Okey. Yang keempat, menderhakai ibu bapa adalah dosa besar dan kecelakaan terhadap anak secara segera di dunia serta azab pedih di akhirat. Jadi menderhaka kepada kedua ibu bapa adalah dosa besar. Jadi kita dah terangkan awal-awal tadi, menderhaka yang macam mana dikira dosa besar. Menderhaka apabila mereka itu telah menyebabkan ibu bapa mereka itu mungkin takut dengan dia, mungkin ataupun kalau bercakap tu mungkin dengan suara yang meninggi umpamanya. Jadi penderhakaan itu semakin lama semakin ketara lah, semakin jelas. Okey. Jadi kena beringat, derhaka kepada mak ayah, maka tempatnya adalah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Baik. Dan kecelakaan terhadap anak secara segera di dunia serta azab pedih di hari akhirat. Tu dia kecelakaan terhadap anak secara segera di dunia. Okey, jadi apabila berlakunya penderhakaan kepada ibu bapa, maka anak juga akan, maknanya kata anak juga kecelakaan terhadap anak tu akan berlaku disebabkan mereka itu tidak mampu ataupun mereka itu menderhaka kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi dosa besar tanggung kepada anak. Okey, itu keadaan ni lah. Okey, jadi awal-awal siksaan yang akan diseksa iaitu dua benda. Satu adalah orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Ini yang awal ataupun yang paling cepat mendapat balasan. Bahkan sebelum berlakunya hari kiamat sekalipun, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa, orang tu akan binasa. Tu dia. Selain daripada balasan yang diberi segera di atas muka bumi adalah perbuatan zina. Perbuatan zina termasuk daripada kategori perbuatan yang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan segera di atas dunia. Macam tu. Itu benda besar lah. Okey. Kemudian kita tengok pengajaran ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19 ini ada beberapa pengajaran. Okey. Dan pengajaran ni kita mesti ambil maklum bahawasanya pengajaran itu adalah suatu kesimpulan yang dibuat selepas kita membahaskan satu ayat dan beberapa huraian-huraian penting tadi. Okey. Di antara pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah pertama, ibu bapa hendaklah memberi pendidikan dan tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak mereka semenjak kecil lagi. Sebab tu saya pernah sebut, jangan sayang sangat kerana anak kita kecil itu tak boleh, ini lain kali, ini tunggulah lagi 2 tahun dah besar sikit baru kita nak latih dia. Tu adalah suatu benda yang agak ganjil sikit lah kan. Begitu. Maka sebaiknya anak-anak itu dididik daripada kecil lagi. Okey. Kadang-kadang bukan semua bendanya kita kena ikut, tapi kita boleh menetapkan sesuatu, kan. Menetapkan sesuatu. Kadang-kadang kita beli jajan ke beli apa kan, contoh untuk anak-anak kecil kan. Tapi kita tetapkan waktu bila boleh makan. Pilih. Waktu belajar boleh makan ke tidak. Contoh kita pilih. Ini benda-benda yang kita kena ambil maklum. Jadi kerana itulah anak-anak semasa kecil lagi atau disebut melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi anak-anak ni aset kita. Bayangkanlah aset-aset kita ini adalah orang-orang yang mungkin satu dalam 1000 yang boleh mencipta nama dan sebagainya. Ini kelebihan. Yang kedua adalah iman dan hidayah, nikmat paling besar. Jadi nikmat paling besar adalah nikmat kita beragama lah. Okey. Masuk Islam ni nikmat besar. Kedua adalah iman. Iman. Dan ketiga hidayah lah. Okey, nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kita nikmat kita beriman dengan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okey. Jadi maknanya bukan senang sebenarnya seseorang yang
nak diberi iman dan hidayah itu. Iman dan hidayah ini satu benda yang orang kata perisai kita, perisai kita untuk supaya kita tidak terjebak, atau kita tak lari dan dasan dia daripada agama. Tu dia. Sebab tu perlu ada iman dalam hati. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut al-haya'u wal imanu qaruna fa iza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Okey. Sifat malu dan sifat orang beriman, mereka itu adalah sifat mereka itu adalah sifat yang beriringan. Okey. Tetapi apabila salah satu sifat itu ditanggalkan dan dicabut, maka automatik sifat yang satu lagi juga akan tertanggal sama. Jadi sifat malu dan sifat sifat malu dan sifat iman dalam hati itu dia tidak boleh berpisah. Dia mesti dua-dua duduk seiring lah. Maka kalau seorang tu tiba-tiba tak ada, maka yang seorang lagi juga akan maksudnya tak ada juga, kan. Jadi kalau hidayah tu tak ada, kalau sifat malu tak ada, automatik iman pun akan tertanggal. Kalau sifat iman tak ada, automatik kalau sifat iman yang tak ada, automatik kita ada kita ada sifat malu sahaja, maka tetap juga dia tak akan boleh bersama gitu. Maka sifat malu dan sifat iman ni memang telah dijadikan sebati benda tu dalam diri manusia. Jadi ada yang malu sikit, ada malu banyak, macam-macam lah. Yang ketiga, antara cara berbakti kepada kedua ibu bapa ialah mendoakan kesejahteraan dan memohon keampunan untuk mereka. Jadi cara kita nak beri pahala kepada kedua ibu bapa, itulah cara dia. Cara dia beri cara yang paling baik, gitu. Okey. Doa kesejahteraan untuk mereka. Allahumma filana zulubana wa walidina sampai akhir ayat. Jadi kerana apa, mendoakan kedua ibu bapa ini adalah mendoakan mereka ni sihat, batang tubuh mereka, umur mereka sihat. Allah Ta'ala bagi peluang lagi kepada mereka untuk nak buat kebaikan. Ini benda-benda yang patut rasa syukur lah. Dan kalau kita juga menjadi orang yang tua, atau 60, 70, anak cucu kita doakan kita, betapa hebatnya. Sebab mereka itu mendoakan kita sebagai orang yang sudah orang kata yang dah jadi atuk, jadi nenek ni. Sebab apa? Sebab apa mereka doa? Sebab mereka faham dekat situ ada, mereka faham bahawasanya di situ pun ada doa juga. Di situ ada doa. Maknanya mereka ni tak ada dosa. Mereka tak ada dosa, bersih, suci. Bila mendoakan untuk mak ayah, makbul cepat. Sebab anak tu sendirilah faktor dia. Sebab tu dalam kita menyediakan pendidikan anak-anak, sediakan pendidikan anak-anak yang betul. Sediakan pendidikan anak yang memang kita paling tidak pun kita boleh tahu dia punya progres atau perjalanan sekolah tu kan. Jadi pendidikan anak-anak bukan semua orang mampu nak bagi. Ada orang yang boleh sekolah rendah, boleh sekolah menengah, habis sekolah menengah, habis. Dia tak sambung belajar lagi kan, contohnya kan. Jadi berapa tahun dah habiskan untuk benda tu kan. Jadi ini nak bagi tahu yang bagaimana benda tu laku. Jadi mendoakan ibu dan ayah adalah suatu benda yang menjadi kewajipan lah. Dalam surah Al-Ahqaf dan surah Al-Ahqaf ini juga kan menceritakan kepada kita tentang bagaimana disuruh untuk kita membaca doa, kan? Ataupun anak kita umur 40 tahun, ajarkan dia doa tu, Rabbi auzi'ni ila akhir ayat lah. Jadi kenapa? Sebab kita nak anak kita dapat kebaikan yang kita buat, dan kebaikan itu menyerap masuk ke dalam anak kita. Sebab tu penting doa yang ini. Okey, supaya kita tahu bahawasanya setiap daripada anak-anak kita ini, contohnya mereka tu ada kebaikan yang mereka laksanakan. Tu dia lah. Baik. Kemudian bermohonlah agar diri dan keluarga diteguhkan iman serta istiqamah. Jadi nak mohon pada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan, aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, kan. Kemudian
Begitu juga dengan urusan umat Islam. Mesti maknanya dalam keadaan yang baik. Kan. Kemudian hendaklah bergaul dengan ibu bapa dengan cara paling baik supaya mereka tidak terkilat atau berkecil hati. Lebih-lebih lagi ketika mereka tua dan uzur. Yang ni yang berkait dengan wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, kan. Ini maksudnya bagaimana jangan sekali-kali kita menyahut percakapan dengan bahasa yang tidak elok. Bahasa yang meninggi, jangan. Itu dia. Jadi ibu bapa ni ada sampai satu keadaan di mana mereka ni akan berkecil hati. Dulu tak kecil hati, sekarang kecil hati sebab apa? Umur telah meningkat dan daya upaya untuk buat kerja tu dah berkurang. Jadi bila begitu lemah badan. Okey. Dan bila lemah badan macam tu, akhirnya tak boleh buat kerja. Anak-anak suruh rehat. Tapi ayah kecil hati sebab apa? Sebab dulu aku orang yang ada tenaga, aku yang hantar anak aku pergi sekolah, balik pergi kebun. Tapi hari ni aku nak masuk kebun sendiri pun tak boleh. Aku nak masuk ladang sendiri pun tak boleh. Sebab apa? Sebab anak-anak tadi jaga betul ayah dia. Jangan bangun-bangun baring. Kan? Ialah umur 70 80 ni memang orang kata sakit tu macam-macam. Kan? Tapi nak menegur ibu, nak menegur ayah, pergaulan itu hendaklah pergaulan dengan cara yang paling terbaik. Okey, dan yang keenam, pengajaran ayat yang terakhir pada hari ini, kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anaknya meliputi fizikal dan rohani yang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Jadi kalau tengok balik, bahawasanya ibu-ibu, ayah-ayah dalam bab mengeluarkan harta untuk belanja anak sekolah, maka saya tak fikir tuan-tuan benda tu adalah sesuatu yang orang kata disukarkan, kan. Maksudnya gitu. Jadi cuba bayangkan bahawasanya ibu bapa sanggup memberikan sesuatu kepada kita, janji anak belajar umpamanya, kan. Janji anak belajar. Okey. Janji dia nak belajar. Duit tak apa, duit ayah bagi, duit mak bagi, kan. Jadi kan biasa gitu, kan, masuk sama dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau kita lihat, maksudnya kita lihat bagaimana susahnya mak ayah untuk cari duit, kan. Dan sanggup merealisasikan impian untuk nak dapat keputusan yang terbaik. Itu dia. Itu dia. Kadang-kadang mak ayah tu sanggup keluar, biar apa nak beli tu, nak beli ni. Tak apa, awak duduk rumah je, contohnya dengan tolong kaji saja. Jadi kenapa? Sebab mak ayah ini merupakan, mereka ini adalah orang yang tak boleh ada galang gantinya. Macam itu. Sebab tu kita kena faham dalam kehidupan ini, kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu tidak ada apa-apa melainkan kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu itu dapat diterjemah dengan kita melihat macam mana ibu dan ayah kita. Sebab itu kalau misalkan kata tak boleh nak balik kampung sekalipun, pada ketika ini telefonlah mak ayah, tanyalah dia pendapat semua. Dulu semasa kami di Mesir, antara perkara yang kami buat waktu nak masuk exam, iaitulah seminggu sebelum bermulanya hari pertama exam, seminggu itulah pergi solat di satu tempat, sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu baca buku kat situ. Kemudian pergi kat tempat solat lain pula, solat asar 2 rakaat, lepas solat asar kita pun baca buku. Contoh pergi banyak masjid lah kat sana. Okey, tapi saya nak ceritanya adalah bagaimana kesungguhan orang terdahulu, mereka sanggup buat benda ni. Kesungguhan orang-orang terdahulu, kan. Maknanya apa-apa sekalipun untuk anak-anak, ia adalah sesuatu benda yang bagi mereka dan kita tidak ada kerugiannya untuk nak hantar anak belajar. Itu umpamanya lah. Baik. Jadi kerana itu menasihatilah anak-anak supaya mereka lebih faham. Walaupun kita tahu memang banyaklah perkara-perkara yang berlaku, kan. Tapi sebenarnya anak kita ni, kalau dia sentiasa nak kita, insya-Allah, maknanya esok besar pun dia akan nak kita lah. Tapi masalahnya kalau
peringkat sekarang ini katalah 4, 5, 6 tahun kan, kita secara berkeras umpamanya, kan, kita nakkan sesuatu, kan, tetapi kadang-kadang kerja keras kita tu boleh jadi berbala atau tak baloi, boleh jadi tambah income atau tak tambah income lah, tu je lah. Tetapi untuk anak-anak ni, dengar saja anak sakit, pergi cepat hospital. Dengar saja anak berjaya, pergi cepat. Pergi tengok anak Kongo tu. Sebab apa? Ini namanya kasih sayang seorang ibu kepada ibu ayah kepada anak-anak. Dan kasih sayang itu merupakan suatu nilai yang Allah telah campakkan dalam hati ke semua orang-orang yang bergelar ibu dan ayah. Tu dia. Sebab tu kita kalau tak nak anak itu derhaka kepada kita, kita ada ayah, kita ada mak lagi, maka kita hikmatlah untuk mak ayah kita. InsyaAllah anak kita akan berhikmat secara sukarela untuk kita. Tapi kalau kita pun tak berhikmat untuk mereka, maka susah sikit lah maknanya. Jadi anak-anak kita pun gitulah. Dalam keadaan kita tak boleh nak tegur dan sebagainya, kan, susah nanti. Jadi daripada kecil ni, salah sekali terus tegur, salah ini terus tegur. Jadi kita tak perlu tunggu pada orang kata dah salah banyak baru cikgu nak bagi tahu. Tidak, salah sekali tegur. Kadang-kadang beri nasihat terus, gitu, itu lagi baik. Okey tuan-tuan ya, jadi itu pengajaran daripada ayat surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19 pada hari ini. Dan seingat saya untuk surah Al-Ahqaf ini bahagian yang keempat lah. Kebanyakan kita punya bab-bab ini, kalau kita video sejam ni, lebih kurang satu tajuk tu 4 episod lah, 4 bahagian. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan sifat taat seorang anak kepada ibu ayah dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kepada beri peluang kepada anak untuk dia cerita dulu apa masalah dia, baru kita dengar. Mudah-mudahan kita jadi ibu bapa yang boleh menjadi pendengar yang setia untuk anak-anak, untuk menyelesaikan masalah yang berlaku kepada anak-anak. Ini benda yang kita nak tanam dalam diri kita selaku ibu dan ayah. Okey, baik. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Kita ada masa lebih kurang 12 minit lah. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan nak tanya, kita buka lah. Selama ni kita berkuliah tak pernah buka pertanyaan pun, sebab kita memang habis sharp jam 10. Hari ni kalau tuan-tuan ada yang nak bertanyakan soalan yang boleh saya jawab lah. Yang tak boleh saya jawab, InsyaAllah kita bawa ke minggu hadapan. Jadi kita ada lebih kurang dalam 12 minit. Mungkin 2, 3, 4 minit boleh. Jadi kalau ada soalan boleh tulislah kat situ. Jadi insyaAllah saya akan jawab sedikit sebanyaklah yang boleh saya jawab. Dipersilakan kalau ada. Ada soalan ke? Jadi untuk minggu hadapan kita akan masuk kepada tajuk yang kelima, iaitu bahagian kedua, iaitu bahagian syahsiah Muslim. Syahsiah Muslim adalah bahagian akhlak, bahagian akhlak atau syahsiah lah, iaitu yang bertajuk sifat mukmin yang berjaya. Ni kita boleh bahas panjang sikit insyaAllah. Okey, kalau tidak ada apa-apa persoalan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kefahaman ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh, yang melakukan ketaatan, yang sentiasa mengingatkan diri kita tentang erti hidup beragama, mementingkan ibadah, mementingkan ilmu. Sebab dalam bab ilmu ni perlu kita kejar tuan-tuan ya, walaupun kita dah bersara, tetapi penting jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak ada ilmu, kerana ilmu itulah yang akan memberikan pahala yang berpanjangan di dalam kubur. Ini dalam hadis yang masyhur lah, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, di mana semua ilmu tersebut bila dalam kubur ia jadi pahala yang berpanjangan. Sebab itu kita apa-apa yang kita nak belajar selagi ia bermanfaat, belajarlah, bukan agama sahaja, ilmu-ilmu yang lain pun. Jadi kenapa? Sebab kalau paling tidak pun tuan-tuan semua, mungkin kita tak jadi, kalau tuan-tuan belajar agama mungkin tak jadi ustaz, mungkin tak jadi ustazah, tapi sekurang-kurangnya ada asas dan tahu, kalau ada orang tanya boleh kita bantu untuk menjawabnya. Jadi kerana itu, selama kita hidup, selama kita dikurniakan kesihatan, belajarlah ilmu, jangan tinggal. Kerana apa? Kerana ilmu itu dia tak memerlukan bekas macam harta untuk simpan. Ilmu itu diberikan kepada orang semakin lama semakin banyak, sedang harta diberikan kepada orang semakin lama semakin sedikit. Jadi kerana itu jangan sia-siakan peluang. Selama mana kita bernafas, setiap detik dan waktu, ada ruang ada peluang, pergilah belajar. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan tubuh badan dan dipertemukan kita di minggu hadapan nanti, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama insya-Allah.